So kita teruskan malam ni. Saya akan start dengan panduan pemakanan di bulan Ramadan. Okey, edisi khas untuk pesakit diabetes dan juga gastritis. Okey. So ini malam ni yang saya akan cover lah. Yang pertama, apa hikmah berpuasa, dan juga saya akan go for untuk kencing manis dan puasa, gastritis dan puasa, dan akhir sekali baru kita masuk macam mana nak kontrol. Okey, apa panduan pemakanan untuk pesakit diabetes dan juga gastritis ni. Okey, so malam ni sebenarnya dia talk yang berkaitan untuk general sahaja dia sebab setiap individu ni kan dia berbeza, jadi dia lain-lain. Dia punya kondisi mungkin diabetes, gastrik dia, serius dia macam mana kita tak tahu. So malam ni dia just untuk general dan hanya sebagai maklumat tambahan lah untuk pesakit diabetes dan juga gastrik. Ini secara umum. Tapi kalau anda nak tahu secara individu, anda boleh dapatkan nasihat daripada pakar pemakanan di KK, di klinik kesihatan ataupun di hospital lah. Anda jumpa doktor pun untuk dapatkan nasihat secara individu itu lebih better. Okay, cuma malam ni dia sebagai maklumat tambahan yang boleh anda refer sebagai guideline sahaja. Okay. Alright, so kita masuk dulu dekat hikmah berpuasa lah. So seperti yang kita tahu, umat Islam memang akan menempuhi bulan Ramadan di mana kita semua wajib berpuasa lah. Dia pun dah tercatat dalam kita punya rukun Islam yang ketiga kan, di mana kita diwajibkan berpuasa supaya kita menjadi insan, okay, orang yang lebih bertakwa. Ini dalam surah Al-Baqarah lah. Okay. Tapi di sebalik kewajipan kita, kita juga diberi keringanan oleh Allah jugalah. Keringanan ni diberi kepada orang yang sakit, okay, ataupun orang yang sedang bermusafir, okay, yang sedang bermusafir, dia diberi keringanan lah untuk tak berpuasa, tapi dia wajib ganti. Okay, even orang musafir pun dapat keringanan dalam solat. Dalam puasa juga kita pun diberi keringanan, contohnya orang yang sedang hamil, okay, dan orang yang sedang menyusukan anak, dan untuk orang yang sedang sakit pun diberi keringanan juga dalam puasa. So tak perlu risau untuk tak puasa sebab dah diberi keringanan dan kelonggaran, tapi wajib untuk ganti pada hari-hari yang lain lah, dan juga wajib membayar fidyah. Ini termasuk dalam surah Al-Baqarah jugalah. Okay. Dan seperti yang kita tahu, apabila kita berpuasa pasti ada ganjaran yang Allah dah janjikan lah. Okay. Tapi di sebalik ganjaran pahala di mana kita boleh top up kita punya kita tambah lebih jadi beriman tu semua kan. Okay, kita juga ada dapat manfaat dari segi kesihatan kita juga sebenarnya. Okay, so ada beberapa kelebihan sewaktu kita berpuasa. Yang pertama, kita boleh tingkatkan imuniti badan kita lah. Okay, so macam mana puasa ni boleh relate dengan imuniti badan? Okay, sebenarnya masa puasa ni lah kita bagi peluang dekat sel-sel badan kita ni, bagi masa untuk repair balik sel-sel yang rosak, okay, dan juga boleh bina sel yang baru, okay, yang lebih sihat, dan juga boleh tambahkan lagi juga kita punya sel darah putih, di mana sel darah putih yang boleh buat kita lagi kebal, lagi imun daripada penyakit-penyakit di luar sana lah. Okay, and then berpuasa juga ni boleh turunkan berat badan kita. Sebab masa berpuasa ni kan kita bukan puasa dalam 1 hingga 2 jam, tapi kita puasa lebih daripada 14 jam. Okay, bayangkan hampir 50% lah kita buang waktu makan lah, waktu lunch, waktu minum petang, makan petang, okay, dan dalam 50% tu, that's why kita boleh berjaya turunkan berat badan dalam bulan Ramadan ni, okay. Dan bila kita dah berjaya turunkan berat badan, secara automatik kita boleh rendahkan juga paras kolesterol kita, paras lemak yang jahat lah, lemak LDL, lemak triglycerida tu kan, okay, dan juga boleh rendahkan gula dan juga boleh rendahkan tekanan darah tu. So
paling penting adalah turunkan berat badan dan anda boleh turunkan semua benda-benda yang tak baik itulah, kolesterol, lemak, gula dan juga tekanan darah yang tinggi tu. Okey, dan berpuasa ni juga boleh meningkatkan kecekapan sistem penghadaman kita. Di mana bulan Ramadan ni kita bagi peluang dekat usus kita untuk rehat. Okay, and then boleh bagi masa untuk membersihkan juga kita punya saluran usus kita jugalah, sebagai proses detoksifikasi juga, detoxification. So masa kita puasa ni, contohnya masih ada lagi kan sisa-sisa makanan yang masih ada dekat dinding usus kita tu, dia tak mudah keluar, tapi masa kita puasa dia senang keluar. Dan benda yang paling susah adalah contohnya datang dari makanan yang banyak pewarna, banyak pengawet, so itu semua susah juga nak keluar. Tapi insyaAllah dengan berpuasa, benda yang susah nak keluar tu lah dia boleh berjaya keluar. Okay, alright, so sebenarnya nak tunjukkan di mana pinggan kosong lah, tak ada makanan, di mana yang kita puasa ni lah. So saya faham ramai sebenarnya dah tahu manfaat berpuasa, ganjaran berpuasa. So that's why semua orang nak kejar pahala puasa tu. Tapi anda kena tahu, sebagai contohnya lah, sebagai pesakit diabetes, pesakit gastrik, memang nak kejar juga pahala, pahala puasa tu. Tapi ada satu condition di mana anda kena berjaga-jaga. Ada juga satu condition yang di mana anda langsung tidak boleh untuk menunaikan ibadah puasa juga, sebab dia boleh membahayakan kesihatan. So jadi kena pantau dan juga kena sentiasa alert dengan keadaan anda masing-masing ketika anda berpuasa. Okay. So first kita masuk terus, apa itu diabetes? Diabetes tu sebenarnya erti kata lain kencing manis lah. Okay, kencing manis di mana kita punya gula dalam darah kita tinggi daripada paras normal. Bila terlalu tinggi, which is sangat bahayalah. Itu yang kita kata kencing manis. Okay, and then dia disebabkan ada dua perkara lah. Dua perkara. Mungkin disebabkan yang pertama, kelenjar tu tak berjaya menghasilkan insulin langsung lah. Okay, and then yang disebabkan kedua sebab ada kerintangan insulin tu. Dia kelenjar tu masih boleh hasilkan hormon insulin tapi tak cukup, ataupun dia ada rintangan, dia ada resistant. Mungkin disebabkan lemak yang terlalu tebal kan. Biasanya diabetes ni ada dekat orang yang ada masalah berat badan lah. So that's why kita kata resistant. Dia tak ada, dia susah lah nak lalu sebab lemak yang terlalu tebal tu lah. Okay, so kita ada beberapa jenis-jenis diabetes mellitus lah. Kita ada 3 sebenarnya, diabetes mellitus jenis 1, diabetes mellitus jenis 2 dan juga diabetes ketika kita mengandung. Okay, so ini saya just compare antara 2 saja dululah. Okay, so diabetes mellitus jenis 1 ni, dia sebenarnya kita panggil dia autoimmune tau. Maksudnya dia dari masalah yang dari lahir lah, dari awal lagi. So biasanya kita boleh nampak dekat kanak-kanak, remaja, awal sangat dah ada diabetes jenis 1 ni. So biasanya orang yang ada kencing manis jenis 1 ni, dia tidak dapat hasilkan insulin langsung. So that's why dia perlukan insulin injection tu sepanjang hayat hidup dia. So ini yang kesiannya lah untuk pesakit kencing manis jenis 1. Okay, tapi dekat Malaysia kes ini ada tapi kurang lah berbanding dengan jenis 2. Jenis 2 ni, kencing manis jenis 2 memang sangat famous dan juga sangat banyak di Malaysia lah. Dalam 90% rakyat Malaysia mempunyai kencing manis jenis 2. So kencing manis jenis 2 ni dia tak tengok umur juga sebenarnya. Ada juga orang yang muda boleh kena kencing manis ni. Saya pernah jumpa pesakit seawal umur form 2. Okay, umur 14 tahun dah masuk hospital sebab ada
kencing manis jenis 2 ni. Okay, so kencing manis jenis kedua ni dia bukan tak ada insulin. Dia ada insulin, badan dia produce insulin tapi tak cukup. Okay, and then disebabkan badan pesakit tu sendirilah dia ada resistance, dia ada kerintangan untuk insulin tu go through dalam darah. Okay, dia tak boleh nak ambil gula dalam darah yang tepu dalam saluran darah tu. So biasanya ada dekat orang yang lebih berumur ataupun untuk orang yang ada masalah berat badan kan, orang obes, biasanya akan adalah masalah kencing manis jenis yang kedua ni. Okay, so yang ini adalah bacaan gula dalam darah lah, di mana kita sarankan pesakit diabetes untuk sentiasa ingat okay, bacaan berapa yang tunjuk kita hypo, bacaan berapa yang tunjuk kita tengah gula tinggi. So itu anda kena alert. Okay, so ini adalah jenis bacaan gula dalam darah. Tahap gula yang normal, pastikan waktu anda berpuasa inilah bacaannya. Ini adalah normal. Okay, tapi kalau anda dah dalam stage pre-diabetes ni, maksudnya gula anda tak adalah tinggi sangat yang kita boleh kata anda ada kencing manis. Okay, anda kalau dalam stage ini, anda boleh return balik, anda boleh reverse balik, boleh turning back balik. Kiranya boleh jadi orang yang sihat dengan syarat anda tukar lifestyle anda tukar anda punya style pemakanan tu semua. Tapi once anda dah masuk dalam group diabetes ni, anda dah disahkan sebagai pesakit kencing manis. Okay, anda dah tak boleh reverse balik untuk anda jadi orang yang biasa. Okay, tapi anda boleh kontrol sahaja. Okay, so that's why kalau masih di apa orang kata di stage pre-diabetes ni, anda boleh jadi orang yang sihat balik, tapi once anda dah masuk tak boleh nak patah balik dah. So ini yang anda kena buat, kena kontrol. Okay. Alright, so ini adalah statistik kencing manis terkini di Malaysia. Bacaan pada tahun 2019 lah, data 2019 yang kita dapat daripada WHO. Okay, yang menunjukkan 1 daripada 5 individu di Malaysia menghidapi kencing manis. Okay, ini bermaksud 3.9 bilion individu berumur 18 tahun ke atas menghidapi kencing manis. So ramai tak? Anda terkejut tak tengok bilangan ni? Memang terlalu ramai lah untuk apa masyarakat Malaysia. Okay, seumur 18 tahun dah ada kencing manis ni. Memang sangat tinggi. Okay, and then kalau anda nak tahu mereka punya awareness tentang diabetes sebenarnya masih lagi rendah. So that's why ada juga yang tak tahu yang dia sebenarnya ada juga diabetes. Sebab tak pergi medical check up, tak buat, biasa umur 30 dah boleh buat check up lah, medical check up kan, nak check je lah ada ke tak kan kencing manis ke semua. Tapi disebabkan awareness yang masih lagi kurang, so orang pun tak tahu, oh dah lama sebenarnya dia ada kencing manis tapi baru je tahu. Okay, so that's why ada, kalau anda buat medical check up anda boleh tahu, oh mungkin umur sekian-sekian, oh sebenarnya aku dah ada dah kencing manis tu. Mungkin dalam bila kita ambil bacaan yang HbA1c tu kan, okay, itu adalah bacaan gula yang untuk beberapa bulan sebelumnya lah. Okay. Alright, so anda kena tahu apa kesan berpuasa, apa tubuh kita akan lalui lah apabila kita berpuasa. Okay, so masa kita puasa ni lah kita tak ada makan dan minum kan. So kalau kita tak ada makan dan minum, pastinya insulin tu tak akan dirembeskan. Okay, that's why insulin kita, paras insulin tu turun. So bila insulin turun, tak ada makanan langsung, insulin turun. So gula yang ada, gula simpanan dalam otot kita, dalam hati kita akan start dibakar. Okay, tapi anda kena ingat gula simpanan yang dibakar ni, yang ada dalam hati dan juga otot kita ni, dia punya simpanan je macam sikit je. Okay, boleh bertahan dalam tengah hari sahaja. Okay, after tengah hari tu, dan
otak akan terima signal untuk bakar lemak pula. So masa after tengah hari itulah kita punya mulut semasa kita berpuasa tu agak sedikit berbau lah, sebab masa tu ketone tengah dihasilkan, which is menandakan lemak simpanan dalam badan kita sedang dibakar. Okay, so inilah dia punya orang kata mekanisme dia, proses dia untuk kita turunkan berat badan. Okay. Alright, risiko yang sering kaitkan ketika kita berpuasa. Okay, yang pertama sekali adalah gula rendah lah. Okay, ini yang biasalah orang berpuasa hadapi. Okay, anda kena alert jika anda ada tanda-tanda menggeletar, okay, degupan jantung cepat, okay, berpeluh sejuk, pening, gelisah, lapar, penglihatan kabur, penat dan lesu, sakit kepala dan juga perubahan tingkah laku lah. Okay, ini kalau bacaan gula anda dah bawah 3.9, mungkin akan ada tanda-tanda seperti inilah. Baru-baru ni pun saya ada cek juga darah saya. Minggu ni lah, hari tak silap saya 2 hari lepas. Masa tu tanda-tanda saya sesak nafas lah. Saya rasa berdebar-debar, tiba-tiba kawan-kawan office macam panik lah, macam betul ke Fana ni kan, dah lah tengah puasa kan. Okay, so saya check dulu, saya nak pastikan je lah, sebab saya puasa. Kalau saya nak berbuka sayang lah, masa tu dah pukul 4, so better check dululah saya punya gula ke, punya blood pressure. Masa tu blood pressure okay, dan bila check gula terlalu rendah lah, masa tu 3.2. So memang risau lah, tapi after dah check tu, dah tahu dah sebab dia, dan saya punya simptom tu pun dah berkurangan dan saya teruskan puasa lah. Tapi biasanya untuk orang yang ada diabetes ni, dia punya simptom akan nampak lagi teruk tau. Alhamdulillah masa tu saya punya simptom tak adalah teruk sangat, ada tu ada. Tapi sebabkan bukan pesakit diabetes, alhamdulillah masih boleh orang kata teruskan berpuasa lah. Okay, tapi untuk orang yang diabetes, memang ada confirm diabetes dan sudah menghadapi hypoglycemia ni, anda disarankan untuk berbuka terus lah. Okay, supaya tak terlalu orang kata lebih teruk lagi lah dia punya simptom, sebab kalau lebih rendah dia akan jadi tak sedarkan diri dan boleh juga menyebabkan kematian juga sebenarnya lah. Okay, dan yang kedua, gula tinggi, hyperglycemia. So tanda-tandanya biasanya kita sering pergi ke tandas lah, kerap kencing, cepat sangat lapar, cepat sangat dahaga, kerap dahaga dahaga yang sangat keterlaluan, okay, dan juga cepat mengantuk pun dia tanda gula sedang tinggi and then bila sering ada kepas pada kaki dan tangan, okay, ada kulit gatal dan kering, luka lambat sembuh, penglihatan jadi kabur dan juga nafas berbau. Okay, so biasanya diabetes ni kita kaitkan juga dengan saraf-saraf biasanya. Gula tinggi dia akan attack dulu saraf-saraf kecil yang ada dekat kaki, dekat tangan, dekat mata, dekat buah pinggang. Sebab tu diabetes ni orang kata kalau dah dapat, dia akan buatkan semua banyak tempat tu jadi masalah. Contohnya dari segi kalau ada luka kat jari kaki, kita kadang tak perasan pun, oh ada luka ke, sebab masa tu saraf tu pun dah tak sensitif, dah rosak dah masa tu. So that's why lah luka pun lambat sembuh. Dan bila lambat sembuh, ada pula jangkitan kuman, itulah detik permulaannya untuk dapat orang kata dia punya kaki tu jadi hitam lah, maksudnya dah mati, so kena potong. Okay, so kita tak nak benda tu lah, so kita kena elakkan daripada dapat gula tinggi dalam darah. Okay, and then yang ketiga, ada juga risiko untuk dehidrasi lah, di mana kekurangan air masa kita berpuasa. So tanda-tanda dia adalah rasa dahaga yang melampau, okay, and then kurang membuang air kecil,
Okay, ni pastilah sebab kita pun kurang minum kan, kurang minum pastilah kurang keluar kan. Okay, and then kekejangan, sakit kepala, mulut kering ataupun bibir pun nampak kering dan juga akan sering keletihan dan kelusuan lah. Okay, so ini adalah tanda-tanda kalau diabetic patient ada rasa tanda-tanda ni dan anda dibenarkan untuk berbuka lah. Okay, dan juga biasanya pesakit diabetes ni kita sarankan untuk standby mesin bacaan gula supaya anda boleh monitor selalulah. Okay, janganlah macam agak-agak je kan, kita kena check juga sebenarnya. Okay, so individu yang tak digalakkan berpuasa, ada beberapa lah yang kita memang terus tak galakkan. Okay, so yang pertama, kalau pesakit diabetes tu dia kerap sangat hypo, kiranya sebelum masuk bulan Ramadan, 3 bulan sebelum tu dia memang dah kerap hypo dah. Okay, so itu tanda-tanda besar yang dia tak boleh puasa dalam masa bulan Ramadan ni. Okay, sebab bahaya Okay, kerap hypo kalau lagi-lagi kalau bawah 3.6 bacaan gula tu, memang dah teruk sangat lah tu. Okay, and then yang selalu pesakit diabetes yang selalu sangat dapat ketone acidosis. Ni biasanya pesakit diabetes jenis 1 lah. Okay, dah dapat ni lepas tu selalu pula masuk hospital. So ini memang kita tak galakkan untuk berpuasa lah sebab biasa pesakit diabetes jenis 1 ni dia kan on insulin. So kita tak galakkan lah on insulin ni untuk berpuasa. Okay, and then pesakit diabetes yang ada masalah jantung ataupun jantung dia tengah tak stabil. Okay, ini pun tak galakkan. And then pesakit dengan paras gula darah yang sangat tak terkawal lah. Tiba-tiba kalau makan memang naik kau punya. Okay, so kita tak galakkan sebab nanti kalau let's say anda berpuasa dan anda berbuka apa sahaja makanan dan terus naik sharp mendadak macam tu, memang bahaya juga sebenarnya Okay, and then pesakit diabetes yang mempunyai jangkitan kuman yang serius. Ni pun kita tak galakkan. Okay, untuk orang yang sedang pregnant dan ada kencing manis dan tengah mengawalnya menggunakan insulin injection. Ni pun kita tak galakkan untuk berpuasa. Okay, dan untuk pesakit yang ada komplikasi kencing manis yang teruk lah. Contohnya komplikasi dekat mata kan, komplikasi dekat buah pinggang, itu kita tak galakkan jugalah sebab takut lagi melarat. Okay, kalau dekat komplikasi dekat mata takut nanti tak nampak, okay, mata jadi buta. Okay, kalau dekat buah pinggang banyak masalah dia. Okay, dan untuk kanak-kanak yang belum balik pun samalah, kita tak galakkan. Alright, so okay, saya pesakit kencing manis, saya nak juga puasa. Okay, sebenarnya boleh. Okay, kalau anda jenis 2, anda nak berpuasa boleh, tapi dengan syarat anda kena tahulah apa situasi yang anda kena berbuka sebelum masuk waktu. So yang pertama, kalau anda perasan, okay, kalau anda perasan dah ada keluar simptom hypo tu, okay, and then bila anda check guna mesin bacaan gula dan gula dalam darah anda bawah 3.9 pada bila-bila macam anda puasa tu, dan anda patut berbuka dah sebenarnya. Okay, jangan tunggu lagi. Okay, and then yang kedua, paras gula dalam darah atas 16.7 mol per liter. Ini maksudnya bila gula terlalu tinggilah, hyperglycemia. So kalau terlalu tinggi sangat pun bahaya juga sebenarnya. So kita terus tak apalah, berbuka terus. Okay, and then yang ketiga, mengalami gejala hypo. Okay, yang sering mengalami gejala hypo tadilah, menggeletar ke, tak boleh berfikir betul-betul ke, yang shaking terus. Tadi yang saya cakap tadi tu, itu simptom-simptom hypo. Kalau ada, boleh terus berbuka puasa untuk pesakit diabetes. And then yang keempat, yang ada yang ada gejala dehidrasi yang teruk seperti pengsan ataupun kelirulah. Okay, and then yang kelima, anda juga boleh terus berbuka puasa jika ada sakit lah, demam, jangkitan kuman yang serius dan sebagainya. Okay,
So ini adalah kondisi situasi yang pesakit diabetes dibenarkan untuk berbuka. Okay, boleh je cuba dulu, tapi kalau dah ada tanda-tanda ni, anda perlu berbuka. Okay. Alright, so kita masuk terus dekat gastritis. Okay, sekejap saya tengok chat. Okay. Daripada Rafi Rosli, penyakit kencing manis ni ikut genetik ke? Kalau ada family meninggal dunia sebab diabetes ke? Yes, kencing manis ni dia memang penyakit keturunan juga sebenarnya. Kalau mak ayah dua-dua ada kencing manis, possibility untuk anda ada kencing manis tu pun lagilah sangat tinggi. Sebab dua-dua dah ada dah. Okay. Kalau mak ayah seorang je ada, ayah sihat walafiat, anda masih juga ada potensi untuk kena, tapi tak sekuat yang dua-dua parents tu adalah. Okay. Dan kalau dua-dua parents tak ada, anda juga masih boleh terkena, tapi tengok pada lifestyle anda. Contohnya pemakanan kan, dengan juga anda punya aktif ke tak, ataupun aktif lifestyle ke kan, merokok ke apa, itu pun boleh jugalah sebenarnya. Okay. Alright, so kita masuk dekat bahagian yang kedua lah, gastritis. Okay, so gastritis ni sebenarnya maksud yang lain adalah gastrik lah. Di mana gastrik ni, pesakit gastrik yang pernah, ada tak kat sini pernah rasa gastrik? Okay, so tahulah betapa pedihnya bila terkena gastrik. Okay, di mana dia adalah keadaan kita punya dinding perut tu sudah menipis dan mungkin ada luka, dan bila ada gastric acid yang ada dalam perut tu, dia boleh lagi memudaratkan keadaan tu. Okay, contohnya lah, biasanya kan kalau kita makanan tu masuk dalam perut kita. Okay, and then asid tu akan dihasilkan dalam perut untuk mencernakan makanan. Tapi sekarang ni kita sedang berpuasa, asid tu tetap dihasilkan, masih ada dekat perut, tapi makanan tak ada. So that's why dia boleh menghakis dinding perut usus tu, dinding perut tu, dan boleh mengakibatkan luka. Dan kalau dalam waktu tempoh yang lama tu, akhirnya boleh menyebabkan pedih ulu hati jugalah, lagi teruk keadaan gastrik tu. Okay. So siapa yang selalunya berisiko untuk ada gastrik? Biasanya ibu hamil lah, okay, ataupun orang yang lebih berusia, yang umur dia 60 tahun ke atas, okay, dan ada juga ada history gastrik yang tempoh waktu yang lama lah, okay, pesakit gastrik kronik. Dan yang keempat, yang mempunyai sakit jantung koronari, dan juga yang ada diabetes. Okay, sebenarnya diabetes dengan gastrik ni kita boleh kata tak lari jauh lah. Biasanya bulan puasa memang dua-dua ni famous isu lah. Okay. So saya start dulu dengan tips pesakit untuk gastrik lah. Okay, so pesakit gastrik dia kena ingat benda ni lah, apa yang perlu elak, apa yang perlu diamalkan, dan apa jenis minuman yang dia boleh ambil ataupun tak ambil lah. Okay, yang pertama kena elakkan makanan yang berasid, bergoreng, berlemak, okay, berempah, okay. And then yang kedua, elakkan makanan segera dalam tin, makanan yang diproses tu, sebab biasanya makanan segera yang ada dalam tin tu dia memang tinggi asid. Orang yang gastrik ni dia disebabkan asid kan, so kita nak avoid asid yang berlebihan tu, biasa kena avoid semua tu. Okay, dan yang ketiga, makanan yang ada tinggi gula, avoid caffeine, dan juga kalau boleh elakkan merokok lah, sebab merokok ni dia boleh melambatkan penyembuhan luka yang ada dekat perut tu. Okay, lagi lambat nak sembuh, lagi lama lah anda akan menghidapi gastrik tu untuk masa yang lama lah. Okay, dia akan berlarutan. Okay, and then yang keenam, elakkan ubat yang boleh menghakis lapisan perut. Mungkin ada ubat yang non-steroid ke, biasa ada side effect tu kan. Kena tahu juga kalau side effect dia memang boleh menghakis, cuba elakkan terlebih dahululah jika anda adalah pesakit gastrik. Okay. Yang ketujuh, elakkan terus tidur lepas sahur, okay, ataupun lepas anda morel lah.
Okey, yang ke-8, elakkan makan kuantiti yang banyak. Okey, biasa pesakit gastrik ni kita suruh dia makan sikit-sikit tapi kerap lah. Jangan makan banyak sekaligus. Okey. Dan yang ke-9, elakkan stres juga sebab stres dia boleh meningkatkan penghasilan gastric acid tu. Okey, stres juga kalau untuk pesakit diabetes dia boleh tingkatkan kadar gula juga. So jangan stres Yang ke-10, elakkan paksa diri jika keadaan tidak mengizinkan. So yang gastrik ni kalau nampak memang tak boleh teruskan, dan anda dibenarkan untuk berbuka lah. Okay. Dan anda kena ingat apa yang anda kena amalkan. So 5 perkara ni anda kena amalkan. Sahur kena banyak karbohidrat kompleks. Okay. And then karbohidrat kompleks ni apa? Karbohidrat kompleks ni contohnya macam nasi, okay, roti bijirin penuh yang ada kalau anda perasan yang mempunyai serat lah, yang ada bijirin-bijirin, itu karbohidrat kompleks. Okay, ada yang kedua buah dan sayur, dan yang ketiga cara pemasakan tu anda kena pandai pilih makanan yang kita masak secara panggang, kukus dan rebus ataupun masak air. Itu lebih orang kata stomach friendly lah. Okay, selamat untuk perut anda. Okay, dan yang keempat, makan secara sederhana. Okay, tak perlu makan banyak terus, makan sikit-sikit tapi kerap. Dan bila anda makan tu sebelum tidur, at least stop dulu 2 jam sebelum anda tidur. At least ada gap dulu lah bagi makanan anda digest dulu. Okay, supaya bila anda tidur, anda baring, makanan tu tak akan naik balik, dia tak akan reflux balik ke Okay, and then untuk minuman pula, untuk orang yang ada gastrik, elakkan minuman yang ada asid lah. Biasanya asid ni minuman gas kan, semua kan, yang bergula. Okay, so elakkan minuman yang bersifat asid waktu anda sahur ataupun waktu anda berbuka. Okay, kita galakkan anda minum air kosong, ataupun waktu sahur anda boleh minum susu segar susu segar, sebab susu segar dia punya alkali dalam 7 macam tu. So selamat untuk pesakit gastrik amalkan waktu sahur, dan sebenarnya susu waktu sahur tu boleh kurangkan simptom anda masa anda puasa. Okay, kurangkan simptom gastrik masa anda puasa. Okay. Alright, so ini adalah panduan pemakanan diabetes okay, ini cadangan je tau. Okay, cadangan. Kalau anda ingat, biasa talk saya cakap tentang suku-suku separuh kan. Okay, dekat pinggan suku-suku separuh tu, suku tu adalah karbohidrat, suku tu adalah protein, dan separuh tu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. So dia empat ni dia kena adalah dalam pinggan waktu kita sahur, waktu kita iftar. Okay, so masa sahur ni untuk pesakit diabetes, okay, anda boleh ambil kurma, okay, sebagai karbohidrat ringkas, okay, untuk anda isi perut terlebih dahulu, dan juga untuk anda dapatkan tenaga lah, okay, simpan tenaga masa anda berpuasa. Dan masa sahur ni pula anda boleh amalkan satu jenis buah, tak kisah buah apa. Okay, mungkin paling senang waktu sahur adalah pisang lah kan, saya rasa pisang lah. Okay, ataupun apple, tak kisahlah apa yang anda rasa nak makan. At least pilih satu jenis buah, at least kena ada lah. Okay, and then nasi tu kita prefer nasi bijian penuh lah, maksudnya beras perang. Okay, beras perang untuk senang sakit diabetes kawal dia punya kadar gula sewaktu dia berpuasa. Okay, and then kena ada protein juga, ikan ke ayam bakar kan, ikan ayam ke daging ke telur yang dimasak, ikutlah, tapi at least kena ada protein. Okay, and then kena ada sayur jugalah, sayur ulam ke goreng ke. Okay, and then anda boleh tambah dengan kita punya produk Avail iFood ni sewaktu anda sahur. Okay, biasanya untuk diabetes waktu sahur kita sarankan dia ambil karbohidrat kompleks tu. Karbohidrat kompleks, okay, kurangkan karbohidrat ringkas. Contohnya air manis waktu sahur, kurangkan. Okay, and then lebihkan sayur-sayuran.
lebihkan serat dekat buah, dekat sayur-sayuran dan juga lebihkan protein sebab tiga benda ni, karbohidrat kompleks, protein dan juga serat, dia boleh melambatkan anda untuk cepat rasa lapar lah. Dia bagi anda kenyang lama lah. Okay, dia bagi anda kenyang lama. Okay, dan pastikan waktu sahur ni anda jangan ambil air manis lah. Alright, so ni adalah panduan pemakanan untuk gastrik. Sebenarnya lebih kurang sama juga dengan diabetes lah. Okay, sahur ni memang kita galakkan untuk pesakit gastrik ambil banyak karbohidrat kompleks, ambil banyak protein dan juga ambil banyak serat. Okay, kalau anda nak tahu, iFood ni pun sebenarnya salah satu sumbang utama untuk anda dapatkan sumber protein dan juga sumber serat. So kalau boleh, iFood ni adalah benda yang wajib untuk anda amalkan pada waktu sahur. Okay, dan saya nak ingatkan anda, sahur ni kalau boleh jangan ambil kafein, jangan ambil air manis. Okay, sebab apa tak boleh ambil kafein? Sebab kafein ni ada kesan diuretik lah, di mana kesan diuretik tu maksudnya dia akan membuatkan anda masuk bilik air dengan banyak kali lah. So bila masuk bilik air banyak kali, anda banyak keluarkan air kencing dan anda akan cepat dehydrated lah. Okay, kalau air manis pula sebab dia akan lagi cepatkan anda hypo nanti masa anda puasa. So kita tak nak anda amalkan susu ke, anda amalkan iFood ke, anda amalkan air kosong ke, itu dah memadai. Okay, sama juga iftar ni, at least untuk orang gastrik dia kena concern dengan cara pemakanan tu, cara masak. At least kita prefer anda ambil yang bakar-bakar, yang ambil yang rebus-rebus tu, semua lebih sihat, lebih okey untuk anda punya perut. Dan pada waktu ni boleh juga ambil Avicrofil lah. Avicrofil untuk orang yang gastrik ni pun boleh juga. Okay, moreh dan juga sebelum tidur sama juga macam diabetes. Okay, sama lebih kurang. Okay, so bagaimana produk Avail ini boleh membantu anda? So ini adalah kebaikan iFood yang saya nak share dengan anda semua. So memandangkan iFood ni famous pada bulan Ramadan, ramai sangat orang yang beli iFood pada waktu puasa ni. So saya sharekan terus apa yang ada dalam iFood ni. Okay, yang first fungsi dia boleh membantu memberi kesan kenyang yang lebih lama lah. Disebabkan dia ada 3 benda ni, rumput gandum, gandum dan juga scaminisilim ni. Okay, dan dia juga boleh membantu melancarkan sistem pencernaan. Okay, memang sangat bagus untuk orang yang ada gastrik dan juga untuk yang ada diabetes, supaya mereka tak risaulah gula tak naik cepat, and then dia punya perut pun akan lambat lapar. Okay, dan yang ketiga, iFood ni juga dia kaya dengan khasiat yang seimbang. Sebab dia ada protein kandungan soya, dia ada protein, dia ada kolesterol, vitamin dan mineral tu semua memang sangat baguslah, maksimum. Okay, dengan hanya 1 sachet sahaja. Okay, paras gula dalam darah. Okay, anda tak perlu risau, darah anda bacaan tu akan cantik je. Okay, alright, so ada kajian yang menunjukkan kumpulan makanan seperti karbohidrat kompleks dan protein rendah biological value mampu mengurangkan rasa lapar. Okay, di mana dia menunjukkan makanan tu akan lebih lama lah untuk dicerna, maksudnya lebih lama ada dekat perut. So gula tu pun tak akan naik dengan begitu cepat. Okay, dan then kebaikan produk Avail yang lain, contohnya Avicrofil ni dia boleh mengelakkan rasa mengantuk, dehidrasi dan lesu. Okay, untuk green feed dia juga sebagai sumber serat lah, di mana dia boleh membuatkan kita pesakit diabetes ataupun gastrik kenyang lebih lama. Okay, dan juga kalau nak ambil cafe pun boleh lah, dia bukan setakat cappuccino saja, tapi dia memberi kesan boleh membekalkan tenaga dan juga kesegaran kepada yang ambil cafe. Alright, so ini adalah infografik yang saya dah buatkan. Okay, untuk anda boleh dapatkan dekat Avail Smart System, di mana saya tunjukkan setiap produk ni apa yang dia boleh bagi manfaat dekat pesakit diabetes lah. Contohnya iFood ni kan.
Contohnya iPhone ni apa yang dia boleh bagi benefit dekat pesakit diabetes. So dia boleh menstabilkan bacaan gula dalam darah, okey, dia boleh mengurangkan peningkatan mendadak tahap glukosa darah. Dia boleh juga memberi kesan kenyang yang lebih lama. So anda boleh dapat info ni terus. Okey, tadi pun saya dah ada lah, ni dah 2 kali repeat lah ni ya. So nak bagi tahu yang anda boleh dapatkan gambar ini dekat Avis Smart System. Sama juga Avikrofin ni. Untuk diabetes, dia boleh juga mengawal kadar gula dalam darah. Okey. Dan juga iFood, contohnya iFood ni dia juga membantu untuk mengekalkan rasa kenyang lebih lama, okey, supaya kita pun tak ada simptom gastrik tu cepatlah. Okey, takkan rasa pedih hulu hati jugalah sebab dia penuhkan perut kita tu dalam waktu yang lebih lama lah. Okay, and then dia punya kandungan yang tinggi protein tu pun boleh bantu sembuh lagi cepatlah, kita tak ada gastrik. So kita boleh berpuasa dengan tenang. Okay, sama juga Avikrofin ni. Okay, tadi saya kata gastrik kena avoid air gas kan, air berasid. So Avikrofin ni dia bersifat alkali. So selamat juga untuk orang yang gastrik amalkan Avikrofin. Okay, let's say lepas dia berbuka tu pun dia dah boleh start minum lah sampai dia tarawih. Okay, boleh habiskan 1 botol air Avikrofin tu. Okay, and then apa fungsi iKids boleh buat untuk pesakit gastrik. Okay, iKids ni dia tinggi kalsium di mana dia bersifat alkali juga. So dia boleh turunkan keasidan yang tinggi dalam perut. Dia juga tinggi dengan vitamin C. So kita tahu vitamin C ni dia boleh repair luka dengan sangat pantas. So disuggestkan untuk ambil iKids ni jugalah. Okay, and then yang untuk green feed ni dia boleh bantu juga untuk orang yang ada masalah gastrik dari segi dia menyokong sistem ketahanan tubuh badan. Okay, dia boleh melegakan pedih hulu hati juga sebenarnya, dan dia boleh membantu mengelakkan atau memulihkan keralangan pada sekitar kawasan perut anda. Okay, so ini anda boleh amalkan seperti biasa, amalkan sebelum tidur lah. Okay. Alright, so kita dah nak habis take home points. Yang pertama, berjumpa dengan pakar perubatan untuk memastikan keadaan anda selamat untuk berpuasa di bulan Ramadan lah. Sebab pakar perubatan ni dia lebih tahu anda punya medical history. Okay, dia boleh tahu anda punya bacaan sebelum ni lah. So kalau nak tahu selamat ke tidak, anda jumpa dengan mereka, tanya kondisi anda ni selamat ke tak, ataupun dia akan suggest lah macam mana. Sebab malam ni saya punya talk dia berdasarkan general sahaja. Okay, dan yang kedua, amalkan set Ramadan ni lah supaya dapat membantu mengatasi masalah diabetes dan gastrik sepanjang bulan Ramadan. Alright, so akhir kata, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih kuat. Okay, makan dengan lebih baik dan hidup dengan lebih sihat. So hargailah kesihatan anda sekarang. So jangan tunggu masa dah sakit baru nak jaga, barulah nak cari suplemen. Okay, so setengah sihat ni lah kita mencegah daripada segala penyakit. Alright, so terima kasih. Saya ucapkan kepada anda semua